Online exam using Google Form step by step. Okay. So hari ni kita nak tengok ada beberapa bahagian yang kita akan cuba buat lah. Part 1, preparing exam folders. Preparing exam folders. So exam folders ni duduk dekat mana? Dekat Google Drive kita ni. Google Drive kita, bukan dalam komputer kita. Okay. So nombor 1 kita akan buat open teachers MOE's account Google Drive. So nombor 2, go to the folder classroom and select your class folders. Okay, nombor 3 ni sepatutnya create a new folder called exam. Nombor 4, create subfolders. Yang ini saya nak buat soalan trial saya lah. Okay. So kalau cikgu, mungkin cikgu akan buat cikgu punya folder ikut subjek cikgu lah. Tahun 2021 ICT SEM 2 trial. Okay. So cikgu mungkin 2021 bahasa Melayu ke trial. Peperiksaan hujung tahun ke, macam itulah. So double click that folder, so kita sedang berada di dalam subfolder tersebut lah. Okay, part 2, log into GC. Okay, so yang ini cikgu biasa buat dah, log into GC, open teachers MOE account Google Drive, open class workspace, go to classwork. Go to classwork. Yang ini ada banyak kaedah lah cikgu. Cikgu boleh buat, tujuan dia sebenarnya untuk create quiz ni, create Google Form ni. Create quiz in Google Form. Okay. So selepas kita dah berada di dalam classwork kita, seperti mana yang cikgu sudah biasa beri kepada pelajar classwork ni, cikgu boleh create quiz assignment. Biasa cikgu mungkin bagi assignment. Kali ini kita nak tengok quiz assignment. Complete your quiz assignment. Okay, itu part 2. Part 3 kita tengok selepas kita dah siapkan kita punya quiz tu, kita nak set timer. Set timer kepada kita punya quiz tu, kepada kita punya Google Form. Sebenarnya timer ni ada banyak juga kalau kita cari dekat dalam add-ons Google Form tu, banyak timer kita. Cuma yang ini saya akan tunjukkan beberapa lah. So sebenarnya install Form Presenter. Form Presenter plus timer sebenarnya ni. Dia ada plus kat sini. Timer add-ons. So kita ada yang selain daripada Form Presenter plus timer, kita ada timer for Google Form. Kita ada extended form. Ada macam-macam lagi timer. Nanti saya akan tunjukkan. Dan kita kena install add-ons tersebut dan set lah. Maknanya kita akan display dia dekat dalam kita punya Google Form nanti. Part 4, setting up timer for Google Form. So kita gunakan saja Form Presenter plus timer punya add-ons untuk set timer bagi Google Form kita. Okay, nombor 4, apply time quiz. Apply time quiz. Apply time quiz ni kita boleh buat melalui link ataupun kita boleh letakkan link tersebut di dalam kita punya Telegram, ataupun kita nak letak dalam kita punya Google Class lah, dalam Google Classroom kita. Okay, so kita tengok dulu bahagian yang pertama, part 1 . Yang ini yang saya dah buat tadi, ini assignment. Ini just assignment sajalah. Kalau assignment saya untuk pelajar-pelajar ICT 2021 ni, ada banyak assignment dia. So kita nak pergi kepada folder Google Drive. So dalam Google Drive kita, katakan kita masuk account tadi, yang ni account saya lah, MOE ni, MOE account. Saya pergi kepada My Drive. Kemudian kita cari folder Classroom. Okay. So dalam folder Classroom ni, kita akan ada kita punya senarai kelas lah. Senarai kelas macam ni kan. Kita ada kelas C, kelas B, kelas A. Ni just for trial saja . So kita ada ICT 2021, ICT 2022, and then all the class group yang kita ada dalam ni. Kita pergi kepada My Drive, Classroom, dan kita pilih kelas kita lah yang kita nak buat quiz tu.
ataupun kita nak buat exam tu. So let's say for example saya buat kelas A form 6A ni. Okey, kemudian kita buat satu folder exam ni. Satu folder exam. Ya. Sebab kalau kita ada kelas tu memang dalam ni ada banyak file tu. Cikgu bagi dia punya assignment, dia punya apa benda ni, nota ke apa, ada banyak file dalam ni. So kita buat satu folder exam. So soalan kita akan duduk dalam ni. Soalan kita akan duduk dalam ni lah. So sekarang ni kita akan buat satu Google Form lah. Untuk Google Form ni semua orang gerti buat ya. Kita klik pada new, kita pilih saja Google Form. Okay. Kita pilih pada Google Form. Kita boleh klik blank quiz ataupun blank form. Tak ada masalah juga. Tak ada masalah. So katakanlah saya sudah buatlah satu form ni ya. Contoh exam ya. Saya buat soalan sejarah. Saya buat soalan sejarah. Okay, so apa saya buat? Klik sini. So ini kita buat soalan lah cikgu. Kalau kita ubah kat sini cikgu. Kita ubah kat sini, dia akan automatik ubah di sini. Ya, sejarah form 4 trial 2021. Jangan ubah sini. Kalau ubah sini, dia tak ubah sini. Yang ini dia punya nama file. Okay. So kalau cikgu klik blank form tadi, ya, kalau cikgu klik blank form, dekat sini cikgu kena klik make this a quiz. Kena setkan ni sebagai true lah. Kalau cikgu klik yang quiz form tadi, kan ada dua tadi kan, satu blank form, satu quiz form. Kalau cikgu klik quiz form, dia sudah ready kan cikgu punya Google Form tu sebagai template quiz. Apa yang dipaparkan kat sini ni, kalau sekiranya kita gunakan timer je. Kita gunakan timer, dia akan keluar ni macam ni. Saya gunakan extended form. Ya, ini timer punya add-ons. So kalau cikgu tengok ya, add-ons cikgu boleh install di sini. Ya, ni dalam Google Form ya. Sebelum ni mungkin cikgu tengok install web store tu kan. Web store tu di dalam Google Chrome. Yang ini Google Form kita ada install juga, tetapi kita install add-ons. Ya, kat sinilah. So kalau cikgu klik add-ons ni, dia akan keluarkan, okay. So macam ni. So kita ada form limiter, kita ada apa ni, Quillgo ni semua timer punya apps lah, timer punya add-ons untuk Google Form. Okay, kita ada extended form, kita ada timer plus proctor, kita ada form presenter plus timer, and many more lah. So kita tutup balik. Dengan andaian kita dah install lah cikgu. Install tu senang saja cikgu. Pilih salah satu daripadanya. Pilih salah satu daripada timer yang cikgu nak pilih tu. Let's say for example kita nak pilih mana timer plus proctor ni. Install. So cikgu install, just follow the step. Dia akan suruh kita log in to MOE punya account. Kita ikut sajalah, kita pilih account MOE kita dan kita klik allow. Dia akan allow tu benarkan, dia akan install lah dalam kita punya Google Form sebagai satu add-ons. Okay. So selepas dia dah install, dia akan appear kat sini cikgu. Ni ada satu button add-ons. So cikgu tengoklah. Kat sini kita ada extended forms. Ini semua saya dah cubalah. Extended form, form presenter plus timer, form limiter, timer for Google Form. Ni semua adalah timer. So tak apa, kita lupakan dulu yang timer ni. Siapa? Okay. So kita buat soalan lah. Dalam peperiksaan kita akan ada beberapa jenis soalan lah. Kalau cikgu klik add questions ni, dia akan muncul beberapa jenis soalan. So kat sini sebagai contoh, saya create satu multiple choice kan. Ini soalan objektif ni. Ni short answer. Kita ada pelbagai jenis short answer, paragraph, multiple choice, check boxes. Check boxes ni maknanya kita boleh pilih lebih daripada satu lah. Kalau multiple choice biasanya kita benarkan satu saja. Ya, pilihan. Satu saja pilihan. Kalau check boxes, kita benarkan dua pilihan jawapan lah atau lebih. Okay. So drop down ni pilihan kalau kita ada senarai yang panjang kita nak pilih satu saja. Drop down.
Okay. Kemudian kita ada file upload. File upload kalau macam soalan mathematics ya. Soalan matematik dia nak jawab guna Google Form tak boleh juga. Sebab Google Form dia tidak menyediakan support untuk mathematical notation. Mathematical notation. So contohnya kita nak buat apa dia? Square root of P plus Q. Jadi itu problem bila nak tulis di dalam Google Form. Ya. Jadi kita nak suruh pelajar jawab tu, dia nak jawab macam mana, nak type apa kan. Jadi kita benarkan dia jawab atas kertas dan kita suruh dia snap dan upload kat dalam kita punya jawapan ni lah sebagai file upload. Ini yang saya dah buat lah juga. Ini yang saya dah buat untuk soalan sejarah Form 4 Trial 2021. Soalan siapakah bapa kemerdekaan Malaysia ni soalan objektif lah ni yang dia boleh pilih kan berapa orang Perdana Menteri, berapa tarikh, dan soalan objektif ni kita boleh set dia punya answer key dia, jawapan yang betul ni semua cikgu dah mahir lah. Okey, siapakah Perdana Menteri ke-9 ni short answer lah. Short answer ni cikgu boleh bagi, kalau answer key kita boleh bagi jawapan contoh jawapan yang cikgu boleh terima lah. Contohnya siapakah Perdana Menteri ke-9? Ismail Sabri ataupun Datuk Ismail Sabri ataupun berapa saja cikgu nak tambah ni ya. Contoh Datuk Ismail Sabri. Okey. Dia case sensitif itu. Dia case sensitif. Jadi kalau orang tu letak DATO D huruf besar, dia tak ada dah dapat markah yang ini. Satu ni. Jadi kita kena consider mark all other answer incorrect ni, kita jangan buat macam ni. Kita jangan tickkan dia. Jadi kita boleh mark dia kemudian. Walaupun dia tak sama dengan ni, kita kena tanda dia lah. Tengok betul ke tidak jawapan dia. Contohnya mungkin dia jawab Muhyiddin Yassin ke kan. Jadi tak semestinya salah ataupun tak semestinya betul. Jadi kita kena pergi kepada setiap soalan dan kita kena tengok sendiri dan mark. Okay. Kalau yang ini sebenarnya tujuan dia untuk automatic marking. Automatic marking. So selesailah yang tu. Berikan dua contoh sikap patriotik. Ini long answer. Long answer ni cikgu, untuk pengetahuan cikgu, kita pilih paragraf itu. Paragraf boleh menerima, ini mungkin cikgu nak catat sikit lah. Saya dah test story, paragraf boleh menerima setakat 42 line cikgu. 42 lines. Ya. Mungkin cikgu boleh catat lah. Kalau cikgu punya jawapan rasa panjang, dia tak boleh type dekat kat sini cikgu. Kalau contohnya 50, pelajar nak type 50 line tu memang tak dapat. Okay. Jadi cikgu kena fikirkan, kalau jawapan itu macam contohnya soalan essay kan. Soalan essay, cikgu tak boleh buat long answer macam ni. Dia kena gunakan file upload. Maknanya dia jawablah atas kertas dan dia upload dia punya jawapan tu. Okey. Boleh ya? Itu antara beberapa perkara yang kita kena consider lah. Okey. Nyatakan dua ciri yang ada pada bendera Malaysia dan maksud ini juga long answer text. Ya. So kita bagi markah setiap daripada jawapan tu, kita boleh setkan dia punya markah dia answer key. So kita setkan lah soalan ini berapa markah dia kat sini. Okey. Dan untuk long answer tag ni, dia tidak ada apa orang cakap ni automatic marking. Cikgu yang kena tengok jawapan tu dan mark. Contohnya bahagian respon ni, ini saya dah tunjukkan satu jawapan lah ni ya. Satu jawapan saya dah bagi contoh, dah try buat lah ni account ni kan. Kalau cikgu tengok, kalau ada 40 orang yang jawab ni, 1 of 40 lah cikgu. Dengan direkodkan dia punya apa dia? MOE ID dia. Email dia tu. Email ID dia. Ya. Okay. So juga dia akan masukkan, sepatutnya ada nama dia lah. Kita sepatutnya masukkan nama dia kan. Supaya kita tahulah, ini kalau tak ni tak tahu siapa nama ni. So dalam form kita nanti jangan lupa kita letakkan nama sebagai compulsory required answer. Ya, nama. Nama dan kelas lah kalau boleh, nama dan kelas. Okay. So
So tengok ya. So macam ni. Kalau dia jawab Tun Mahathir, siapakah bapa kemerdekaan Malaysia? Dia jawab Tun Mahathir, salah lah. Correct answer Tengku Abdul Rahman. So yang ini dia akan dapatkan auto mark. Sebab soalan objektif kita dapat auto marks. Okay. Berapa orang ini semua auto marks ya. Dia akan bagi satu-satu kalau betul dia bagi satu markah. Ya, macam ni berikan 2 contoh sikap patriotik. Okay, baik. Yang ini bukan auto mark juga. Sebab ini jawapan short answer. Ya, short answer. Jadi 1 pasang bendera, 2 nyanyi lagu negaraku. Ya, pada asalnya apabila pelajar hantar respons dia, kita akan nampak benda ni pangkah. So kita akan ada satu button edit kat sini untuk kita masukkan. Kita tandalah, okey, pasang bendera betul tak? Kalau betul, 1 markah. Yang ini salah. So kat sini kita bagi 1 markah sajalah. Ya, kat sini kita bagi 1 markah saja. Kalau dua-dua betul, kita letaklah 2. Kemudian dia ada button save kat bawah tu. Jangan lupa button save tu cikgu kena tekan. Apabila cikgu nak marking secara manual, dia kena save. Dia tak macam masa kita buat form tu. Bila kita buat form, kita tak ada button save pun. Dia apa yang kita type, dia akan savekan automatik. Tapi masa marking, bila cikgu marking ni, cikgu kena savekan dia punya markah tu. Ikut saja dia punya step tu sampai habis. Sampai habis kita save. Bila kita save tu, jangan hantar lagi cikgu jangan return kepada dia lagi lah. Sebab kita belum habis tanda lagi. Sebenarnya kita boleh return kepada individu. Tapi kalau boleh lah cikgu kekalkan benda tu. Bila cikgu nak hantar, cikgu return all. Nanti kan kita tengoklah benda tu. So dekat individual tadi ni, kalau cikgu dah habis tanda bagi pelajar ni, cikgu boleh tekan tak ni? Tak boleh 1 of 1. Seorang je respon tu. Seorang je. Kalau ada banyak nanti cikgu boleh klik next. Itulah. So dia akan berubah daripada satu pelajar kepada satu pelajar yang lain. Okey. Baik. Selesailah. Ini dia punya form. Yang ketiga tadi So kita dah tunjukkan macam mana cara nak install timer tadi. Tapi timer ni juga saya suka kalau kita guna apa tu ni mah? Kita guna apa tadi? Timer for Google Form Timer for Google Form. So yang ini juga. Timer for Google Form. So kalau contohnya lah kita boleh buka lah. Timer for Google Form. Sebab saya dah set juga yang ni. Saya dah set dia tak keluar pula dia punya tu. Cikgu rasa timer tu untuk satu test ke ataupun set by question? Satu form kan? Satu test lah kan? Satu test. Maksudnya kalau 1 jam lah macam tu? Dia ada set untuk hari dan masa. Hari dan masa. Hari mula, masa mula dengan hari tamat, masa tamat. Kalau biasanya hari kita katakan hari ni 25 hari bulan September, kita boleh set sebagai satu contohlah saya tengok ni form presenter and timer. Saya pun dah test. Maknanya kalau satu form tu cikgu kalau dah test, dia tak boleh buka lagi untuk setting. Maknanya bila cikgu nak set untuk dia punya timer tu, cikgu kena pastikan betul-betul, cikgu tekan save, nanti dia akan set lah sebagai dia punya timer setting. Okay. Kalau cikgu nak ubah dia punya timer setting, cikgu kena delete yang ini juga. Cikgu kena delete yang ini. Ni macam ni extended form ni kan. Cikgu boleh delete lah. Saya tak nak pakai extended form punya timer. Saya delete. Delete this section je. Extended forms ID. Skip this field. Do not edit this field of your score your score will not recorded. Okay. So cikgu delete. Baik. Ini adalah antara kelemahan menggunakan timer. Bila kita gunakan add-ons ni, biasanya kebanyakan add-ons ni dia akan take over je Google Form je. Dia akan take over Google Form juga. Dia akan, sebelum kita nak gunakan timer tu, dia akan kata, you must allow these add-ons to see your Google Drive. Kita terpaksa klik allow tu. Kalau kita tak klik allow, there's many options kat situ. Kalau kita tak klik allow, memang kita tak boleh guna.
Okay, biasanya pengguna ni dia akan klik allow saja, tanpa memikirkan apa-apa pun risiko di sebalik kan. Sebenarnya bila dia klik allow tu dia boleh tengok dah Google Drive folder je tu semua tu dalam tu. Okay. So macam mana kita nak guna je tak? Gunalah. Okay. So dia tapi dia ada privacy akta yang melindungi privacy cikgu lah. So kita yang ini kita nak delete. Okay. So dekat bawah ni macam tadi saya guna extended folder kan. Yang ini dia guna lain pula ni. Ni timer for Google Form pula. Okay. Timer for Google Form. So yang ini pun saya nak delete juga. So bila kita delete yang ini, maknanya form ini dah free daripada timer punya add-ons. Free daripada timer punya add-ons. So cikgu boleh try timer for Google Form. Oh tak ada. Sekejap saya kena tutup dulu. Kat mana tadi? Contoh exam ya. So cikgu perhatikan dah tak ada dah. Extended form tadi dah tak ada. Dekat bawah pun dah tak ada. So kita try yang ni. Ada lagi tak? Baru ada keluar open punya apa? Setting lah ni sebenarnya ni. Setting. Okay. So form timer punya setting akan keluar kat sini. Dia ambil masa lama sikit juga sebab form timer ni dia add-ons yang terlalu banyak orang guna. Cumanya cikgu saya nak bagi tahu untuk setiap add-ons yang kita guna, dia tak bagi free secara orang cakap ni pukallah. Ya. Kita ada limitasi dari segi timer ni. Nak bagi tahulah, ada setengah-setengah timer tu dia cuma boleh terima 20 responses saja. Ya, 20 responses saja. Jadi macam mana kita nak buat test kalau dia boleh terima 20 responses saja? Kan? Jadi ada isu tu. Kalau nak buat yang unlimited responses, kita kena bayar pula. Dan biasalah macam tu kan? Okay. Cikgu Rashid nak tanya yang pasal sebab saya pernah jumpa form scheduler tu, dia lebih kurang sama macam ni. Tapi sebab saya pun mengikuti juga beberapa inilah sebelum saya pernah maklum pada Puan Azura supaya buat e-test ni lah sebab saya nak tahu cikgu faham. So yang form dia gunakan form scheduler tu sama jugalah ya? Form apa? Tak dengar. Dia gunakan form scheduler. Form scheduler. Form scheduler ya. Sebab saya difahamkan masa taklimat tu dia kata yang ni dia percuma. Kalau ada yang itu okeylah. Jadi itu saya nak bagi tahu. Okey, kita boleh try cari lah sini form scheduler ada ke tidak. Memang saya dapatkan daripada Google Web Store lah. Ya. Google Web Store ke Google Add-ons ni? Dia akan saya tak masuk. Saya masa tu ambil daripada sebab saya belajar daripada YouTube tu. So dia ambil daripada yang web store lah. Tapi saya rasa sama je kot. Cuma macam ni macam dekat skrin saya ni ada form scheduler. Jadi cikgu boleh gunalah sebagai alternatif. Macam saya cakap lah, tak semua benda tu yang percuma lah. Kalau ada form scheduler ni kita boleh gunakan secara percuma then very good. Kan? Macam saya try tengok tu memang dia ada limitation dia. Dan satu lagi bahagian limitasi untuk timer ni cikgu. Ada setengah timer yang tidak boleh memproses upload punya soalan ni. Upload file punya soalan. Jadi isu lah. Kalau kita nak suruh pelajar jawab, kemudian dia snap, kemudian dia nak hantar file-file dia tu kan. Timer tu tak boleh handle benda tu. Okay, sebab apa? Sebab timer ni dia nak overtake pula. Apa ni? Dia nak, orang cakap kalau boleh dia nak take over, bukan overtake. Take over
Google Form punya function tu. So biasanya kita dah buat Google Form, kita boleh marking apa benda semua kan. Tapi bila kita gunakan timer ni, secara tak langsung marking apa semua pun dia nak uruskan juga. Okay. So macam itulah antara beberapa limitasi menggunakan timer. Okay, so kalau form scheduler ni bagus untuk kita gunakan sebagai ni, so kita boleh install dan cubalah. Saya cuma bagi pendedahan cikgu boleh guna, boleh cuba sebab benda ni cikgu kena buat dry run cikgu. Kena buat dry run. Tak boleh cikgu buat sekali kemudian kita berharap pada hari peperiksaan tersebut kita nak guna direct. Mesti ada banyak masalah. Okay. So saya nasihatkan kalau cikgu nak buat online test ini yang menggunakan timer, cikgu buat satu yang simple dulu, beri kepada pelajar cikgu yang seramai katakan 40 orang di dalam satu kelas tu. Ada tak dia mempunyai limitasi dari segi responses? Ada setengah timer dia cuma boleh accept 20 responses. Ada yang cuma boleh accept 50. Ada yang cuma boleh accept 100 responses. Jadi macam itulah kita kena tengok. Cikgu Rashid. Ya. Saya Puan Azura. Ya, saya Puan Azura. Nak datang Puan Azura. Nak masuk share nak tengok kongsi-kongsi ilmu juga. Sambil tu nak tanya juga. Okey. Saya sebenarnya tak tengok saya punya Google Meet ni sebab bila saya scroll dekat skrin saya tak nampak saya punya Google Meet ni. Nak tanya Cikgu Rashid, kalau macam timer for Google Form tu kan dia tadi ada add-ons banyak tu kan? Ya. Yang mana yang paling orang kata yang senang lah kalau cikgu-cikgu ni nak guna lah. Sebab memanglah kita banyak yang maksudnya yang free, yang percuma dan mudah untuk cikgu. Kalau boleh macam elok diselaraskan lah. Sebab nanti ada cikgu ni pakai timer for Google Form, nanti cikgu ni pakai. Lama-lama dia orang tak tahu tau. Jadi rasanya macam elok kita selaraskan satu sekolah buat macam tu. Yang mana nak ambil timer yang mana? Macam tu. Kalau Cikgu Rashid yang guna, Cikgu Rashid guna rasa yang mana? Macam saya cakap tadi lah. Macam saya cakap tadi. Cikgu Azura. Kena run dululah, try. Kita kena try error dulu. Sebab saya pun tak pernah guna apa secara orang cakap apa. Macam setiap kali peperiksaan saya guna timer ni. Tidak. Sebab saya tahu dia ada limitasi dari segi handling question tu cikgu. Kalau macam saya buat tadi soalan kan. Kalau cikgu perhatikan soalan sejarah saya tu. Dia tidak ada upload question. Ya. Mana soalan sejarah saya tadi? Soalan sejarah saya tadi. Ya. Cikgu perhatikan, tak ada upload file kan? So kalau cikgu ada upload file, dia ada banyak pula cara nak, bukan senang lah cikgu. Sebenarnya nak buat setting tu bukan senang. Ya, kalau setakat untuk soalan objektif dan juga soalan yang kita boleh buat, contohnya pelajar boleh jawab direct kepada Google Form tersebut. Contohnya kita gunakan objektif, short answer, paragraph. Yang mana pelajar tak payah nak tulis atas kertas. Yang itu memang cikgu senang nak gunakan timer. Cikgu senang gunakan timer. Cikgu Rashid, kalau kata macam short answer tu pun kan kadang-kadang kalau katalah macam dari segi penulisan pun dia ada kadang-kadang macam katakanlah macam jawapan dia Sultan Selangor. Kadang-kadang ejaan dari segi huruf besar kecil pun dia ada masalah juga kan? Itu kalau cikgu setkan dia punya jawapan marking ke automatic. Tapi kan kita dah kata macam tadi contoh kan. Mana tadi? Macam ni correct answer kan, Ismail Sabri, Datuk Ismail Sabri. Kita yang ini automatic lah, dia boleh terus bagi markah. Kalau dia jawab yang lain, kita jangan tanda yang ini. Kalau kita tanda yang ini, dia akan tanda semua salah. Selain daripada dua ni, semua salah. Maknanya kita kena tengok lah, walaupun dia jawab selain daripada dua ni, kita kena tengok balik boleh dia terima ke tidak. Itulah. Kita kena check balik lah kan kalau kata untuk short answer tu. Betul. So macam Puan Azura tanya tadi, so kita pun tahu tadi Puan Mai kata ada satu lagi scheduler, form scheduler yang kita boleh cubalah. Cikgu boleh cuba yang itu dan cikgu buat dry run. Nanti saya akan cuba juga dan saya akan maklumkanlah kalau betul-betul benda ni boleh digunakan secara total, tak ada limitation, free kan. Jadi kita boleh guna yang itu.
Okey cikgu sebab saya tak Saya pun mungkin sebenarnya tak pasti jugalah Cikgu Rashid sebab saya Ah. pun tengok beberapa kali tapi saya pun masih belum jelas tu yang saya minta guru-guru unit ICT untuk ni lah go through betul-betul kan. Ya, Mungkin Cikgu Rashid boleh tengoklah sebab saya pun tak mahir lagi. betul. Sebab bendanya banyak kan. Kalau kita nak tengok semua sekali memang berhari-hari juga kita nak test satu persatu. Ya, jadi kita mungkin bagikanlah beberapa orang guru-guru ICT ni untuk kita test sama-sama. Okay, alright. So kemudian kita berapa dah ni? 3:47 habis bahagian set soalan, kita dah pun buat timer for Google Form tadi ya. Open mana tadi? So yang ini dia akan ambil masa lama sikit juga macam saya cakap tadi sebelum ada cikgu tanya soalan tadi, dia tengah connect ke server lah. Senang cerita. So akan ambil masa lama juga ni, lebih kurang dalam hampir 1 minit juga kot. Ya. So dekat bahagian ini, okey, nampak dia baru keluar. Tapi dia punya pattern dia lebih kurang sama saja cikgu. Oh ada error. You may try to reload the page or to re-enable the timer for this form. Submission times will be lost. Contact us here and we will investigate the issue. Okay, inilah contoh-contoh masalah yang keluar bila kita nak set. So, kalau kita nak set tu, pastikan kita punya form kita dah lengkap. Barulah kita buka form timer ni sebab saya dah buat beberapa kali ni. Jadi mungkin dia ada conflicting. Jadi kan saya dah delete beberapa section tadi tu kan. Jadi dia mungkin ada conflicting lah. So, by right dia akan keluarkan start dan end date bagi kita punya form dan kita boleh set kat situ lah. Okay. Alright. Kemudian kita tengok kepada kaedah yang kedua cikgu. Kaedah yang kedua, kalau sekiranya cikgu nak buat satu soalan yang kompleks lah. Soalan yang kompleks. Soalan kompleks ni kita gunakan Google Drive. Kita gunakan Google Classroom. So, back to the folders. Yep, my drive. Classroom. So, contohnya saya ada kelas saya ni lah. Kelas Success Form 6. Okay, kelas A. Exam. Ini contoh soalan yang saya ada lah. Okay. Try exam SEM 2021. Ini pun saya dah try extended form. Tak jadi cikgu extended form ni. Kan? Extended form ni dia ada isu 100 responses. 100 responses. Kalau pelajar katakan tingkatan 5 ada 400, kita kena pecahkan lah kepada setiap account tu. Katakan cikgu A mengajar 3 kelas. Sampai tak 100. Jadi dia ada masalah tu lah. Kalau 3 kelas mungkin lebih daripada 100. Menggunakan account MOE ID yang sama, dia tak akan boleh support sampai 100 orang. 100 responses. So kalau maknanya kita kena cubalah yang kata dia form scheduler tadi. Yang kata Puan Mai kata okey tu, kita kena tengok. Ya. So students name, students class. Student class ni kita boleh pilih lah. Ini sepatutnya drop down drop down. Sebab mungkin ada banyak, ada 15 kelas ke katakan. Okay, section A. Baik, untuk section A ni contoh bagi soalan yang untuk pengetahuan cikgu, Google Form dia tidak boleh isi multiple lines cikgu. Soalan dia tak boleh isi multiple lines. Contoh saya bagi So ini semua saya gunakan gambar cikgu untuk buat soalan. Contoh soalan sila masukkan nombor nombor ID dan dia tekan enter tak boleh cikgu. Nampak tak? Cikgu nampak tak?
Tekan enter kita tak boleh turun. Betul maklum. Lagi satu dia tak boleh masuk ayat tu kalau panjang dia tidak boleh macam kita nak buat dia 2 baris, tak boleh, dia akan bersambung. Yang itulah sebabnya kita akan ada masalah kalau nak ni, kita kena gunakan gambar ni. Gunakan gambar. So cikgu boleh upload lah, browse. Contoh browse. Jadi gambar ni cikgu mungkin buka lah apa cikgu punya apa ni, soalan-soalan kan. Cikgu buka soalan cikgu. Katakan yang ini. Cikgu jadikan dia gambar. Untuk satu soalan ni, cikgu jadikan dia image. Cikgu boleh gunakan macam-macam cara lah nak jadikan setiap soalan tu image. Salah satunya cikgu boleh klik saja button print screen tu. Kemudian cikgu pergi dekat Telegram cikgu. Katakanlah cikgu buat satu folder trial paper. Okay. Kemudian cikgu paste saja. Paste saja. Kemudian sebelum cikgu send, boleh klik dekat gambar tu dan cikgu pilih saja bahagian tu. Pilih bahagian soalan tu saja. Okey cikgu. Oh, maksudnya gambar tu masukkan dekat tempat tadi, dekat soalan Dia masukkan. Okay. Tapi kita kena crop dulu lah. Crop dulu, faham. kita done. Kita send kepada Telegram kita. Dan ini dalam Telegram ni dia belum download lagi cikgu. Dia masih lagi dalam Telegram punya server. So cikgu kliklah dekat gambar tu dan cikgu download. Image was saved to your download folders. Okay. Kemudian baru cikgu pergi kepada soalan tadi. Mana soalan tadi? Okay. Cancel, browse. So saya cari dekat download Telegram desktop lah. Kita save dalam Telegram tadi kan. So ini file dia juga. Tengok macam mana. Kita tengoklah dia punya tarikh lah. 3.53. Dah nak pukul 4 lah cikgu. Kejap je. Okay. Tak puas belajar cikgu. Banyak ni, tajuk ni besar ni cikgu sebenarnya. Kalau nak pukul 1 jam tu memang jam kita. Tapi kita bagi idea je lah. Bagi idea saja. So nampak cikgu dia dah masuk dekat dalam kita punya soalan. So yang ini mungkin cikgu boleh bagi general topik lah. Mungkin general item. Mungkin cikgu nak letak Q3 ke. Macam tu. Q3 question 3. Ataupun question. Maknanya cikgu sama juga kalau kita ada soalan pilihan jawapan yang 1, 2, 3. So maksudnya dekat pilihan jawapan tu kita letak dulu yang pilihan tu, baru kita gunakan multiple choice tadi untuk pilihan jawapan di ABCD, betul? Betul. Yang ini kita gunakan kalau soalan kita ni ada multiple line. Kalau ABCD tadi lain cikgu. ABCD tadi. Bukan, maksud saya macam ni. Kalau soalan menengah ni biasa dia ada soalan pilihan 1 dan 2. 1 dan 4 contohnya. Jadi kita tak boleh nak tulis dekat soalan tadi. Jadi kita ambil kena macam cikgu tunjuk tadi lah, kita kena ambil gambar dulu. So dekat pilihan option tu baru kita letak A tu apa benda jawapannya. Saya faham. Ya, betul. Okay, kita kena buat macam tu lah. So kita boleh pilih lah untuk ada lepas tu kalau ada check boxes, kita boleh set saja kita punya jawapan. So itu untuk guide untuk multiple choice kan, untuk guide. So okay cikgu, untuk bahagian yang ini yang saya kata tadi, untuk soalan seperti ini timer tak boleh nak handle ni. Dia sebenarnya boleh tapi dia akan redirect cikgu kepada Dropbox punya apa ni, cloud storage lah. Jadi banyaklah isu. Tak recommend untuk cikgu-cikgu yang baru nak buat lah. Kan? Nanti akan jadi blur dan masalah. Okay, so habis dah. Ini cara kita nak buat soalan bagi yang panjang macam ni lah. Cikgu kan dah biasa dah buat soalan dalam Microsoft Word kan. Cikgu jadikan saja PDF ataupun cikgu buka saja Microsoft Word cikgu tu, print screen, hantar kepada Telegram desktop tu dan cikgu jadikan dia gambar. So paste saja dekat kita punya soalan Google Form. Ya. So yang ini kalau kita buat soalan yang perlukan file upload tu,
maka dia punya setting dia macam ni cikgu. Allow only specific file types. So cikgu pilih PDF dan juga image. Ya, yang lain-lain tak perlulah cikgu. Nanti kau macam-macam pula dihantar, kita tak terima. Cakap dengan pelajar, kita cuma terima PDF dan image file saja. Biasanya JPEG lah. JPEG. Kalau dia snap gambar dia melalui phone dia tu, biasanya JPEG. Okay. Dan maximum number of files. Kadang-kadang satu soalan ini, dia boleh hantar beberapa file ni. Satu muka surat mungkin tak cukup. Dia nak jawab kan. Jadi mungkin dia pakai 2 muka surat. So dia ambil 2 file lah. Ataupun 3 file. Terpulang lah pada dia. Maximum file size 100 MB. Dia ada banyak pilihan itu. 1 MB, 10 MB. 1 MB memang tak cukup lah. Yang untuk gambar kan. Jadi mungkin besar file dia. Kita letak saja 100 MB. 100 MB ni setting maksimum juga. Dia tak sampai 100 MB tu. Okay. So macam itulah untuk tujuan buat soalan yang menggunakan file upload. Okay cikgu. So yang ini kita nak delete balik lah ni. Tak ada kena-mengena ni. Kat sini ada delete. Kita delete balik. Okay. So seterusnya saya nak tunjukkan dah pukul 3.58. Bagaimana cara kita boleh setkan exam kita di dalam GC. Setkan exam kita di dalam GC. So contoh Contoh kita ada classwork. Ya, di dalam GC kita. Yang ini saya dah set dulu. Ujian ni. Saya dah set ujian. Saya boleh edit lah. Dalam ujian ni kita boleh buat title. Ni kita nak buat macam mana? Untuk kelas A ni kita tekan create. Kita klik dekat quiz assignment. Okay. So assignment dah biasa, quiz assignment. Quiz assignment ni contohnya ujian ni. Saya klik. Okay. Bila kita klik quiz assignment, kita boleh buat Google Form dekat dalam ni ataupun kita pakai saja link dia ni juga. Ini yang saya dah set link tadi lah, timer for Google Form. Yang ini kita dah gunakan timer di dalam kita masa kita buat Google Form tu, saya dah pakai timer dah. So saya klik kat situ. Form close. This form is now closed and does not accept any more answers. Ini adalah contoh macam mana sebab saya set sampai 3.40 saja tadi. Ya. Jadi form tu dah tak boleh dibuka lagi. Form tu dah tak boleh dibuka lagi disebabkan sudah exceed limit masa dia. Okay. So tak boleh buka lah. Kalau selagi dia masih ada dalam time frame yang kita setkan itu, maka dia boleh buka soalan tu. Ataupun cikgu boleh hantar dulu soalan tu, tetapi belum masuk kepada time frame, dia akan katakan form ini belum boleh dibuka lagi. Sampailah dia akan bagi timer, katakan lagi 10 saat. 10, 9, 8, 7, barulah cikgu boleh klik kepada link form yang diberi tu. Boleh faham tak cikgu? Okey, faham. Okey So itu contoh bagi kita nak setkan macam mana kita nak buat quiz assignment di dalam GC kita lah. Okey. So kalau kita dah isi, kita boleh tengok view assignment. Macam ni. Missing. Missing ni maknanya pelajar ni tak jawab. Pelajar ni tak jawab. So dalam kita punya, ini saya set 2 orang ni, semua anak saya ni. Anak saya punya account. Jadi kalau dia hantar, kalau dia dah isi Google Form tersebut, dia akan keluar kat sini, turn in 2, assign kosong. Kalau dua-dua hantar. Kalau cuma satu orang hantar, 1 turn in, 1 assign. So kita boleh tengok lah yang ini pelajar ni memang tak masuk buat test. Contoh kan, Lokman ni buat test. Kita boleh check lah markah dia dan kita boleh bagi markah untuk ujian dia tu. Baik. Itu contoh bagi penggunaan apa tadi? Timer yang kita ambil dia punya link dia saja juga. Ambil dia punya link saja. Jadi di dalam ujian ni katakan mana tadi? Dia akan keluar macam ni lah.
Ini kita boleh edit dia. Edit. Okey, ujian ni. Dan kita boleh hantar ni lah. Kalau kita nak hantar dia punya original Google Form. Original Google Form. So original Google Form dia tidak ada timer. Yang ini link ni, kalau kita Google Form tadi kita dah buat time kan dia, kita dah set dia punya timing dia. Kita cuma letakkan kat sini lah. Tekan kat sini sebab add link kepada timer tu tadi. Form yang kita telah setkan time tadi. Okay. Kemudian dia bila kita set ni, kita setkan dia punya link dia akan keluar kat sini lah. Okay. So ini kita boleh buat banyak ni. Untuk satu quiz assignment ni, kita boleh setkan banyak Google Form dalam ni. Contohnya cikgu ada 3 jam punya ni kan. Section 1. Cikgu hantarlah satu Google Form. Section 2, second Google Form. Section 3, third Google Form. Macam tu. So yang ini pun kita boleh set dia punya marks dengan rubrics dia juga. Marks dengan rubrics ni. Kat sinilah kita set. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. So due pada 12.50 PM ni, cikgu mungkin boleh set kat sini lah. Ini pun sama juga macam timer tadi cikgu. Cuma kat sini, pelajar masih lagi boleh buka Google Form tu, tapi dia tak akan boleh hantar dekat dalam kita punya Google Classroom punya classwork. Yang ini lah perbezaan menggunakan timer, add-ons dengan perbezaan kita gunakan Google Classroom punya setting. Cikgu, tadi cikgu kata boleh letak ada 2 ataupun 3 Google Form kat situ. Katakan untuk bahagian 1, bahagian A kita buat asing, bahagian B buat asing. Jadi untuk dia punya tadi graded tadi sebelah kanan tu pun maksudnya kita boleh buat 3-3 lah ya? Boleh. Grading tadi tu. Iaitu grading tu kita kena bagi mengikut dia punya file yang dihantar dulu. File yang dihantar. Tengok sekejap So saya insert satu ni. Nampak tadi tu? Yang ini ada timer untuk satu form tadi. Yang ini sejarah pula. So boleh lagi lah. Dia akan jadi lain-lain lah, bukannya dia gabung. Okay, faham. Dia tak gabung. So cikgu dah siapkan yang ini satu. Pelajar akan terus klik yang ini pula lah. Sebab dia tahu bahawa dia kena hantar pada sebelum 12.50. So dalam kes ini kita save dulu. Kita save. Save assignment ni. Nanti bila assignment tu dah save. Mana tadi assignment dia tadi? Baru kita boleh send dia semana send tadi. Assign balik kan? Baru kita assign. Assign masa bila kita nak assign, masa dekat-dekat dengan soal masa peperiksaan lah. Waktu nak exam. Kita gunakan macam tu juga. Yang ini pada saya lebih senang sikit lah settingnya. Tetapi dari segi pengurusan macam timer tu tak adalah canggih mana. Kan? Kalau pengurusan senang, semua cikgu pun faham dan murid pun boleh faham, it's okay. Maksudnya dekat dengan arahan ni kita boleh buat arahan lah. Sila jawab ketiga-tiga ni dalam tempoh masa dia. Maknanya dia boleh buat. Okay. So semua sekali hantar di dalam Google Classroom. So kelebihan dia hantar dalam Google Classroom ni, dia akan hantar dekat dalam kita punya Classroom punya folder lah. Pelajar ni hantar macam mana, pelajar ni hantar macam mana. So contoh dia tadi saya tunjuk tadi exam. Contoh exam. Bukan sini. File response. Ini question 1. Tak ada. Sorry. Ini. So Muhammad Rashid hantar pada ni. Nurlili Syakira hantar. Ini dia punya file ni. Untuk soalan 1, ini dia punya file. So Nurlili Syakira dia hantar 2 file. Rashid ni dia hantar 1 file saja. Okay. So kita boleh tengoklah berapa markah dia nak. Kita nak bagi untuk Syakira dan juga Rashid tadi ni. Okay. So kita tengok contoh penggunaan rubrik lah. Macam mana kita nak bagi markah di dalam Google Classroom. Okey ke ni dah 47 minit ni? Sikit lagi kot.
Ya? Saya tak ada masalah. Boleh kita sikit lagi lah. Dah nak habis dah ni. Joan, sorry. Ada saya password. Contoh bagi okey, ini kelas ICT saya 2021. Tengok pada classwork. Tengok pada tajuk functions. So let's say kita klik sini ya, treat attachment. So yang ni kita tengok dia turn in late. Macam ni turn in late ni kita terima ke tidak untuk dia punya file tu lah. So kalau kita tengok kat sini ya, dia ada dia punya history dia. Turn in late ni Aisyah Pasni ni contoh ni kesian pula budak ni. Tapi dia hantar 27 minit PM juga. Ini katakanlah assignment tu bagi sepatutnya dihantar pada pukul 9 pagi. Tapi yang ini satu file ni dihantar 27 minit. Yang ini kita tak boleh terima lah kalau dalam exam ni. Dah terlebih masa jauh sangat. Kalau 9 suku dihantar 9.18, kita terima je lah cikgu. Kan? 3 minit nak tiru banyak mana kata kan. Lagipun online test ni kita sebenarnya sangat minimal control pada environment dia kan. Sebenarnya dia boleh buat macam-macam. Kan? Dia boleh buka dia punya laptop satu lagi. Itulah Cikgu Rashid yang kita kan kita buat test hari tu kan. Jadi saya pun mengalami masalah yang sama lah yang turn in late tu kan. Sebab diorang ni budak kita memang masalah lain. Memang sampai petang. Dia loading je benda tu. Tu masalahnya. Okay. Jadi salah satu cara dia juga kalau kata pelajar ni ada masalah lain, cikgu boleh suruh dia kalau kita bagi soalan online tu, cikgu suruh dia snap dulu soalan tu. Sebab nanti kan tiba-tiba di masa lain dia elok, dia boleh tengok soalan. Bila lain dia tak elok, macam mana? Terutama soalan-soalan subjektif. Hari tu ada seorang budak saya nak masuk tengok soalan pun tak boleh. Sampai sudah. Kesian jadi dah. itu yang kita banyak constraint sebenarnya kalau online test ni. Yalah, sebab kalau sekarang ni masalah ni lah, masalah online phone tu 2G, 3G yang tu sekarang. Yang tu sekarang paling efek lah, efek. Sebab kalau ikutkan 3G, 4G phone pun dah nak obsolete dah cikgu. 2024. Dalam 2024 punya tu kita pun dah obsolete dah kita punya 4G phone tu. Ya. Okay, so ini contoh kalau kita nak buat grading dia. Mana saya punya grading tadi? Kita boleh buat dia punya rubrik lah juga rubrik dia. Sekejap. Mana saya punya rubrik tadi? Mana tadi? Classwork. Tadi B2 ke B3 masa tadi tu? B2 ya. Wah, banyak je bro. Macam-macam ni. Student works. Yang ini kita dah set dia punya rubrik. Contohnya dia kena hantar 3 file kan. Kita hantar 3 file, kita dah siap buat dah. File IO, input output. Macam ni kan dia hantar ni. Yang ini yang atas ni. Ini file pseudocode. Ini file untuk coding code. Ini file C dia. C code. Yang ini dia punya file IO. File IO input output dia lah. So kalau cikgu besarkan cikgu rasa macam dia layak dapat berapa cikgu? 4, 5 ke? Layak dapat 4 ke? Dapat 3 ke? Sebab dalam ni kan kita nak bagi satu-satu markah kan leceh kan?
Yang ini berapa markah pula ni, panjang jawapan dia ni. Agak-agak dia punya output dia tu ikut spek yang kita nak, kita bagilah perfect. Dia perfect output, kita bagi 5 markah. Kalau tak kita bagi 4. Kita turunkanlah, ikutlah kita. Ini rubrik adalah setting untuk memudahkan kita marking. Okey, ini untuk 3 file yang dia hantar ni. Okey, kalau kata dia hantar PC tadi, pseudocode, PC for pseudocode, kita checklah pseudocode punya file. Okey, yang ini. Sebab tu kita kena bagi tahu juga kepada pelajar macam mana dia nak namakan dia punya file. Ini yang sangat penting lah kalau cikgu nak suruh dia upload file kan. Kita kena ajar dia macam ni ya. Kalau cikgu tengok dia hantar, saya dah pesan kat dia orang hantar standard naming convention lah, saya panggil gitu lah. Standard naming convention for the file system gitu. B2 2021 nama dia Hani, kemudian file tu file apa? Kan macam ni kan. B2 2021 Hani ni nama dia pseudocode. Ni tarikh dia hantar. Kita gunakan tahun, bulan dan hari lah. Tahun, bulan, hari. Okay, sebenarnya tahun, bulan, hari ni sebenarnya kena letak depan. Kalau biasalah file system kan. Okay. So, ajar dia standard naming ni. Jadi senang kita nak tengok jenis file yang dia hantar. Kalau tidak nanti kan dia snap, dia hantar kat kita file, nama file tu, nombor-nombor apa semua, mana kita nak faham ni mana satu ni file apa. Jadi susah kita nak kenal pasti file apa yang dia hantar. Okay. So ini IO, ini PC, kita bagi PC pun sama, dia ada rubrik dia, kita boleh set lah. Yang ini saya, kalau IO ni saya set 5, yang ini PC ni saya set 4 saja. 4 pseudocode ni 0/5 pun ada je. Kalau dia jawab tak relevance ya. Tak relevance. Walaupun panjang ni. Nampak macam panjang kan. So ini bukan pseudocode, ini cuma C code dia. C code ya. So bagi 5, 4, 3, 1 dan 0. Kadang-kadang dia jawab panjang-panjang tak ada markah dia. Kenapa? Dia hantar soalan B1 bukan B2. Contoh kan. Dia tersilap hantar. Jadi masa dah habis. Jadi tak boleh buat apa-apa. Itu kelemahan menggunakan online system lah. Kalau kita dah tersilap hantar sebab bendanya dalam bentuk file kan. Jadi ada kemungkinan pelajar silap hantar file. Dia buat dah. Dia buat betul dah. Tapi sebabkan file tu dekat-dekat kan. Macam ni tadi. Apa. Masa kita nak pilih gambar tadi kan. Jadi kita nak pilih gambar. Nama file tu kan hampir-hampir sama. Download. Telegram desktop. Cikgu tengok ni. Kalau type ni. Kalau nak namakan file macam ni, macam mana kita nak kenal pasti yang mana satu. Sebab tu kita kena ajar mereka macam mana cara nak namakan file yang akan dihantar kepada kita melalui Google Drive. Kalau tidak kita akan dapat file macam ni cikgu. Kita pening, pelajar lagi pening. Kan? Kita buka macam ni. Oh yang ini. Okey, contoh kan. Tapi kita boleh agak-agak lah. Tapi belum tentu betul juga. Tapi kalau kita ada nama file yang betul, jadi kita senang lah untuk tentukan ini file jenis apa, ini file apa. Boleh juga Boleh cikgu? Okey, saya rasa sampai situ sajalah kita punya setting untuk online test ni. Jadi saya tidak memberikan satu standard untuk cikgu ikut secara total lah. Ya, jadi cikgu saya bagi idea. Jadi cikgu mungkin ataupun nanti sesama jawatankuasa ICT boleh kita fikirkan apakah teknik yang boleh kita applykan untuk sekolah kita lah. Ya. Boleh cikgu ya. Terima kasih Cikgu Rashid. Sama-sama. Cikgu Rashid, nak bagi pandangan sikit lah Ya. Memandangkan sekolah saya pun dah mula e-test ni. Macam Cikgu Rashid cakap tadi kan, ada masukkan add file semua budak tu kan. Kalau macam saya, kebetulan budak-budak sisi petang, tahulah budak-budak yang baru ni kadang-kadang ada setengah yang lain tak berapa. Kalau boleh lah digalakkan cadangan, saya elak-elakkanlah suruh budak jawab add file ni. Memang sebab kelas bawah-bawah lagi akan problem.
Sampai satu masa 1.5 tu saya kena tunggu sampai lama nak tunggu diorang punya tu. Sebab F5 tu dia ada yang contoh cikgu ni bagi soalan bahagian A. Bahagian A dia tak sempat dah habis, bahagian B tak boleh masuk. Macam-macam lah, internet problem, kita kena fikir juga, ada setengah yang pakai. Betul. Jadi saya nampak itu kelemahan. Kita tak salahkan murid kan, sebab kita pun jadi kalau boleh digalakkan, kalau boleh cikgu kurang-kurang kalau suruh budak-budak jawab yang ad-file ni. Itu cadangan saya lah. Sebab kita pun, saya pun first time juga di sekolah saya, jadi macam kita nampak macam tu, nanti ada penambahbaikan, baguslah juga kan macam tu kan. Itulah cadangan saya lah. Maknanya dari segi pentadbiran, dari segi pentadbiran kita nak tengok macam mana objektif ataupun sasaran pentadbir ni. Adakah dia nak buat ujian ni seperti mana sasaran dia nak buat macam ujian manual ataupun kita tahu memang tak boleh dapat macam ujian manual ni, kita macam simplified sikit program tu, ujian tu, tetapi tak dapatlah ikut sasaran tu, tak dapat untuk layan kerana constraint yang ada pada pelajar dan juga guru ni. Macam contoh soalan yang kalau boleh budak isi jawab di situ, macam contoh essay kan, tak payahlah macam nak suruh budak snap masuk kan, lebih baik kita suruh orang jawab terus long essay di dalam itu saja terus. Faham tak? Lagi bagus daripada dia kita budak tulis kita nak kena hantar macam tu, lagi saya rasa macam menyusahkan budak. Lebih baik kita suruh je jawab dalam tu terus. Kan? Betul tak? Itu kalau untuk soalan-soalan macam KH, mungkin dia boleh buat soalan objektif ataupun soalan short answer. Tetapi bagi soalan matematik ataupun technical question, yang itu yang akan jadi isu. Tapi Cikgu Azura kata matematik ada teknik lain kan nak buat ujian tu kan, gunakan class kick dan sebagainya kan. Itu dah luar daripada tajuk kita lah pada hari ni. So dalam mungkin cikgu matematik dia kena fikirlah idea macam mana cara nak yang berkesan untuk ni lah kan. Cara yang lebih mudah mengikut subjek. Subjek masing-masing ya. Subjek masing-masing. Betul Cikgu Rashid, sebenarnya kita dah ada buat perbincangan dengan KP dulu. Sebab saya pun masa saya bincang usulkan perkara ni, saya dah minta pandangan daripada ketua panitia yang lebih mahir dalam bidang masing-masing, sebab tentang soalan ni tak sama setiap subjek. Ada setengah subjek boleh objektif saja, ada setengah subjek dia perlukan subjektif. So dulu kita dah dapatkan maklumat daripada KP. So nanti kita minta perkongsian ni sebenarnya sekurang-kurangnya membuka ruang minda masing-masing bagaimana nak menyediakan soalan dengan cara terbaik lah sebenarnya. Ya, betul.